tenangkan hati kita bersama-sama berdoa. 亲爱的天父，我们感谢你的恩典。 Allah Bapa yang di surga, kami ucapkan syukur terima kasih untuk 我 anugerah-Mu. 们今天可以来这里敬拜你、赞美你，来聆听你的话。 Hari ini kami boleh datang ke tempat ini memuji Engkau, menyembah Engkau dan mendengarkan firman-Mu. 求你饶恕我们，接近我们， Kiranya Engkau ampuni kami, Tuhan, maafin kami, 好让我们真是做一个讨你喜悦的人， agar kami menjadi orang yang disenangi Tuhan, 让我们所献上的服事也真是讨你喜欢。 sehingga pelayanan yang kami persembahkan sungguh boleh menyenangi Tuhan. 我们将祷告、感谢、仰望，靠来主耶稣基督的圣名。 Demikian kami berdoa, kami alaskan nama Tuhan Yesus Kristus. 阿门 Amin. 我们今天的讲题一下子就打出来了，那就是神所喜悦的服事。 Saudara, tema kita pada hari ini adalah pelayanan yang disenangi Tuhan. 我们要好，现在打出来了。侍奉也没有错啊， Melayani itu tidak ada salahnya. 但是现在因为中文已经有进步了，所以现在大家不用侍奉，把它改成服事。 因为字典已经没有侍奉这个字。 Saudara, karena bahasa Tionghoa sudah berkembang, maka kata sifong itu sudah diganti menjadi fuse. 不但中文一直在发展当中， Bukan hanya bahasa Tionghoa terus berkembang, 其实印尼文也一直在进步当中。 sebetulnya bahasa Indonesia juga terus berkembang. 其中一个字我今天要稍微说明一下呢，那就是印尼文的喜悦。 Dan salah satu yang mau saya jelaskan itu adalah kata berkenan dalam bahasa Indonesia. 因为在印尼文berkenan itu berarti merasa senang. Kata berkenan berarti izin, persetujuan. Kalau kata berkenan sebetulnya sama dengan berkenan. Jadi kalau memperkenankan 是什么意思啊？ berkenankan 的意思就是 menyetujui, mengizinkan, memperbolehkan. 我举一个简单的例子啊， Saya ambil satu contoh yang sederhana. 比方我们说di kompleks gedung gereja GKY Pluit tidak diperkenankan merokok. 比方说我们说在这个教堂的范围里面是 不准许你抽烟的。 Misalkan kita katakan di area gereja ini tidak diperkenankan merokok. 所以现在memperkenankan diperkenankan 呢，根据字典来讲呢，就倒回来只有一个意思，那就是 menyetujui, mengizinkan, 或者是 memperbolehkan. Maka memperkenankan, diperkenankan menurut kamus besar bahasa Indonesia itu hanya ada arti yaitu mengizinkan, menyetujui, memperbolehkan. 我很感谢上帝给我很多的恩典。 Saya bersyukur pada Tuhan, Tuhan memberikan saya begitu banyak anugerah. 我像大家一样，其实我的中文不好，我的印尼文也不好。 Saya sama seperti saudara, sebetulnya bahasa Indonesia kurang baik, bahasa Mandarin saya juga kurang baik. 印尼文好的是谁？这个弟兄他的印尼文好，我的印尼文不好。但是上帝很可怜我， Tetapi Tuhan begitu kasihan pada 让 saya. 我有机会把圣经从希腊原文翻译成中文，从希腊原文翻译成印尼文。 Dan saya punya kesempatan menerjemahkan Alkitab dari bahasa Yunani ke bahasa Indonesia ke bahasa Mandarin. 单单新约，新约是希腊文。单单新约 Dan bulan yang lalu hanya dalam perjanjian baru. Sebab perjanjian lama bahasanya Ibrani, 我不懂，我只懂一点点 Ibrani， 不懂 Yunani， 所以单单新约。 karena bahasa perjanjian lama itu dalam bahasa Ibrani saya tidak mengerti, saya hanya ngerti sedikit. Hanya dalam Alkitab perjanjian baru saya terjemahkan. 我们今天的题目就是讨神喜悦的服事。 Dan tema kita pada hari ini adalah pelayanan yang disenangi Tuhan. 服事呢，其实是一个很大很广的题目我们讲起来不大容易。 Dan melayani itu adalah satu topik tema yang sangat besar, yang sangat luas. 所以我们只注重讲
讨神喜悦啊这个题目罢了。 Maka kita hanya fokuskan dengan tema yang disenangi Tuhan. 在新约的圣经里面呢，那个喜悦啊，讨神喜悦，喜悦那个字的希腊语， Dalam bahasa Alkitab Mandarin itu Alkitab Mandarin Indonesia itu bahwa diperkenankan, disenangi oleh Tuhan itu. 那个字呢啊，你归纳起来呢有3个意思， Dan kata itu kalau kita konkretkan itu ada 3 arti. 那就是讨神啊，讨人，讨神，讨喜悦的，所喜悦的是满意的。 Yaitu hal yang disenangi oleh Tuhan, yang memuaskan Tuhan, yang disukai oleh manusia. 这个是在新约里面一共用了几次啊？ Dan kata ini dalam Alkitab Perjanjian Baru itu dipakai berapa kali? 啊，你如果去翻那个经文汇编 concordance， Dan kalau sudah membuka konkordasi, 你就会发现用了9次。 maka sudah bisa temukan dipakai berapa kali. 我们今天当然没有把9次都讲出来， Dan kali ini kita tidak dengan 9 kali itu kita jelaskan. 有2次很出名的， Ada 2 kali yang sangat terkenal. 那是在罗马书第12章第1节、第2节，哇，你大概都会背出来的。 Yaitu dalam Roma pasal 12 ayat pertama dan kedua. Kira-kira saudara sudah bisa menghafalnya. 但是我们今天没有讲那个。 Tapi hari ini kita tidak bahas itu. 今天我们所要讲的是另外4节的经文， Dan hal yang lain kita bicarakan adalah 4 ayat yang lain. 但是我今天在这里要说明一下，我们讲到侍奉啦，我们讲到服侍啦，其实是包括些什么事情呢？ Tetapi hari ini saya menjelaskan, hari ini kita bicara tentang pelayanan itu termasuk hal apa di dalamnya. 不是单单在礼拜堂哦。 Bukan hanya sekedar dalam gedung gereja. 比方说Hendra弟兄他翻译哦，当然是一种服侍。 Dan misalkan Saudara Hendra dia melayani, tentu saja satu pelayanan. 比方说你参加教主日学，那当然是一种的服侍。 Misalkan saudara ikut dan menjadi guru sekolah minggu, tentu saja itu satu pelayanan. 比方说你今天参加去探访的工作，当然也是一种服侍。 Misalkan hari ini saudara ikut dalam pelayanan pembesukan, tentu saja itu satu pelayanan. 但是在我们的生活里面，有很多的事情能够算是服侍的，算作侍奉的。 Tetapi dalam kehidupan kita ada banyak hal yang boleh kita termasuk hitungan itu satu pelayanan. 比方说，如果你做的事情已经超过你的责任，而且你是为神来做的啊。 那个就可以算是服侍。 Dan misalkan engkau lakukan sesuatu itu sudah melampaui akan tanggung jawabmu dan engkau lakukan adalah demi Tuhan, maka itu termasuk satu pelayanan. 在新加坡有一个礼拜，有一个教会，他鼓励他的会友去帮助人。 Dan di Singapura ada satu gereja, ada satu minggu tertentu dia memotivasi jemaatnya untuk pergi untuk membantu orang. 为什么要帮助人呢？ Mengapa harus membantu orang 因为 lain? 他们盼望借着帮助人，他们可以把福音传给在那个市区，在那边的主屋。 那边不是很多政府的主屋吗？ rumah susun. Dan karena mereka mengharapkan mulai membantu mereka itu, maka mereka bisa mengabarkan Injil kepada orang-orang yang tinggal di apartemen atau di rumah susun itu. 因为很多做主屋的那些老先生啊、老太太啊、uncle 啊、auntie 啊。 Karena banyak yang tinggal di rumah susun itu uncle yang sudah senior, auntie yang sudah senior. 他们去 supermarket 买东西回来，哇，东西一大堆。 Dan mereka pergi supermarket, mereka belanja begitu banyak bawaannya. 他鼓励他们的会友啊，你拜六啊，你就等在那边，有 uncle auntie 回来，你就帮忙拿东西。 Lalu dia himbau jemaatnya itu, kamu tunggu di sana, nanti ada uncle auntie yang belanjanya banyak-banyak, bawa engkau bantu dia angkat. 你说这些人是不是侍奉啊？ Sudah katakan orang ini apakah itu termasuk pelayanan? 他们不是教主日学啊， Dan mereka bukan mengajar sekolah minggu, 他们不是去探访啊， mereka bukan pergi besok, 他们不是参加诗班啊， dan mereka bukan ikut paduan suara. 但是他们知道社会里面做的事情超过了责任，是为
主来做的，那个就是服侍。 Tetapi mereka pergi ke tengah-tengah masyarakat, mereka melakukan sesuatu yang melampaui daripada tanggung jawab mereka dan mereka lakukan untuk Tuhan, dan itu adalah pelayanan. 但是，亲爱的弟兄姐妹，我们的服侍并不是因为我们的心肠好， Tetapi saudara sekalian, kita melayani bukan karena isi hati kita ini baik, 不是的。 bukan. 我们今天的侍奉，我们有侍奉，因为我们已经从上帝得到了新的生命。 Dan hari ini kita bisa melayani, kita ada pelayanan karena kita sudah memperoleh hidup yang baru dari Tuhan. 一个有新生命的人，才会有新的生活。 Dan seorang yang punya hidup yang baru, maka baru bisa punya satu gaya hidup yang baru. 一个人有了新的生命， Seorang yang sudah punya hidup yang 很 baru, 自然，因为他有了新的生命，所以他想过一个新的生活。 dan otomatis karena dia punya satu hidup yang baru, maka dia mau melatih satu gaya hidup yang baru. 很对不起啊，比方说你家里养了一头猪， Maaf, misalkan di rumahmu piara seekor babi. 现在没有人在家里养猪了。 Sekarang tidak ada lagi piara babi di rumah. 再对不起一下啊。 Maaf ya. 以前在，比方说加里曼丹，比方说在邦嘎，有人在家里养猪的。 Dulu misalkan di Kalimantan, di Bangka, ada yang mereka piara babi di rumah. 我请问你，那些猪是喜欢清洁的地方，还是不清洁的地方？ Permisi tanya, babi itu suka tempat yang kotor atau tempat yang bersih? 它是一头猪哦， Dia seekor babi. 它是一头猪，它有猪的生命。很对不起啊，当然猪就要过猪的生活吗？ Dan dia seekor babi, maaf ya, dia punya hidupnya babi. Tentu saja dia mau melatih kehidupan seperti seekor 我们 babi. 是谁啊？ Siapa diri kita? 等下我们看的经文就会提醒我们，我们以前本来是罪人的。 Dan nanti ayat yang kita baca akan ingatkan kita, dulu kita adalah manusia berdosa. 罪人就想过罪人的生活， Manusia berdosa kepengen hidup dalam kehidupan berdosa. 但是因为我们信了主，我们有新的生命，所以我们要过新的生活。 Tapi karena kita sudah percaya pada Tuhan, kita punya hidup yang baru, kita mau melatih satu kehidupan yang baru. 这个新的生活有什么特点 Dan 啊？ kehidupan yang baru itu punya ciri khusus yang bagaimana? 比方说，我们开始喜欢念圣经， Misalkan kita mulai suka membaca Alkitab. 我不好意思问你读了几次啊？ Saya sungkan tanya saudara, sudah berapa kali baca Alkitab sampai 但是 selesai? 我相信有人读了一次，读了两次，整本圣经读了3次、5次，我相信有。 Tapi saya percaya ada yang sudah selesaikan baca sekali, 2 kali, bahkan 5 kali. Ada. 一个人有了新的生命，他就想读圣经，他就想祷告， Dan seorang itu dia siap punya laitau hidup yang di baru. baitang. Dia kepengen baca Alkitab, dia rindu berdoa, dia rindu untuk datang ke gereja. 一个人有了新的生命，不但想祷告、想读经、想来礼拜堂，他心中也想怎么样去服侍。 Dan seorang itu dia sudah punya hidup yang baru. Dia bukan hanya rindu baca Alkitab, rindu berdoa, rindu ke gereja. Dia juga rindu untuk melayani. 这些服侍包括些什么啊？ Dan sekarang melayani itu mencakup apa? 其中一个 Salah 就是成为我们生活的原则，成为我们人生的哲学。 Yaitu menjadi prinsip kehidupan kita, menjadi filsafat di dalam kehidupan kita. 比方说，哥林多后书第5章从第6节到第10节，我念给 Misalkan 大 di 家。 dalam surat 2 Korintus pasal ke-5 ayat ke-6 sampai ke-8 ke-9. 所以我们时常坦然无惧，并且晓得我们住在身内便与主相离，因为我们行事为人是凭着信心，不是凭着眼见。我们坦然无惧，是更愿意离开身体与主同住。所以无论是住在身内，离开身外，我们离了志向，要得主的喜悦。 因为我们众人必要在基督台前显露出来，叫个人按着本身所行的和善和恶受报。
Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada atau tinggal bersama Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha baik kami diam di dalam tubuh itu maupun kami diam di luarnya supaya kami berkenan kepadanya. 我其实已经有资格来参加家灵团契了。 Sebetulnya saya pantas untuk mengikuti komisi kalib ini. 他还不可以来， Dia masih belum. 他不可以来，我可以来 Dia 了， belum boleh, saya sudah boleh. 因为我已经73岁了嘛。 Karena saya sudah usia 73 tahun. 你想，我们年纪越大的时候，我们的身体是不是越来越健壮？ Saudara berpikir bahwa tubuh kita semakin usia kita semakin bertambah, apakah tubuh kita makin lama makin kuat, 没 sehat? 有，我们的身体没有越来越健壮。 Tidak, tubuh kita tidak semakin lama semakin 保 kuat. 罗在写一章啊，他就用帐篷sementara的啊，暂时的。 Dan Paulus dalam ayat ini bicarakan tentang satu kemah yang sementara. 然后他也讲到房屋是永存的。 Dan dia juga bicara tentang rumah itu yang bernilai kekal. 保罗也是像我们样式人， Dan Paulus sama juga seperti kita. 他现在他的身体越来越差，越来越差，越来越差。 Dan sekarang tubuh fisiknya semakin merosot, semakin merosot. 保罗的身体越来越差，因为他常常给人家打拢。 Tubuh jasmani Paulus semakin merosot karena dia seringkali dipukuli orang. 他有时候去传福音，给人家打得半死了，人家以为他死掉了。 Dan kadang-kala dia pergi mengabarkan Injil, dia dipukul habis-habisan, orang mengira dia sudah mati. 保罗真是大汗板定啊！ Dan Paulus sungguh dia itu tahan banting. 啊，我们诸位在座的以前做生意是板定度浪， Saudara, dulu kita bisnis, kita banting tulang. 为什么要板定度浪？ Mengapa harus banting tulang? 切累啊， Cari uang, 赚钱啊， cari uang. 对不对？所以要板定度浪。 Maka harus banting tulang. 保罗没有板定度浪，但是给人家打半死嘛。 Dan Paulus dia tidak banting tulang, tetapi dia dipukul hampir 他的 mati. 身体慢慢不好了， Dan tubuh jasmaninya semakin lama semakin 他知 merosot. 道他很可能不久就要去见主耶稣， Dia tahu kemungkinan tidak lama lagi dia akan pergi bertemu dengan Tuhan Yesus. 但是他有一个原则， Tetapi dia punya satu prinsip. 他的意思说，我住在这个帐篷里面。 或者我死了离开这个帐篷，我都有一个原则，那就是要讨主喜悦。 Artinya bahwa saya tinggal di kemah yang sementara itu, saya punya satu prinsip, yaitu untuk menyenangi Tuhan. 为什么要讨主喜悦？ Mengapa harus menyenangi 因为 Tuhan? 人看表面，但是在上帝在基督的台前，每个人显露出来。 Karena manusia melihat apa yang kelihatan depan mata, tetapi kelak di hadapan takhta keadilan Tuhan, maka semua akan tersingkap semua. 人家说我们好，我们不一定好； Orang mengatakan kita baik, belum tentu kita baik. 人家说我们坏，我们不一定坏； Orang mengatakan kita jelek, belum tentu kita jelek. 人家说我们好，因为我们给他的 percent 多一点； Orang mengatakan kita baik karena persen yang kita kasih pada dia lebih banyak. 人家骂我们pelit，因为我们给人家的 percent 少一点，对 Orang 不 mari 对？ kita pelit, mungkin persen yang kita kasih dia lebih sedikit, betul tidak? 在野城坐汽车的时候，你要转弯，有人替你挡着路，对不对？把 Di Jakarta, ya waktu kita mau setil, waktu kita mau U-turn itu, maka ada Pak Oga di sana. 啊，那个八欧嘎，有时候你没有小钱给他， Pak Oga kadang-kadang kita tidak ada uang receh kasih dia, 天气又很热， cuaca panas 一 lagi. 辆没有钱，两辆过去没有人，五辆过去没有那么钱， 1, 2 mobil, 5 mobil tidak kasih dia tip. 到了第六辆就是你的汽车， Sampai mobil yang ke-6 giran mobil kamu. 你的汽车是第六辆，也没有给他吃，他 Mobil 生气了， kamu yang 不嘞 ke-6 他就 tidak 骂 lagi 你， kasih dia uang tip itu, dia marah emosi. 对不对？ Betul 所以 tidak? 下次我记得了，
钱要放一点再去吃啊， Maka saya 不然你 ingat 就骂 harus 你不能。 banyak uang receh banyak dikit di mobil. 但是亲爱的弟兄姐妹，人家说我们好也好，人家说我们不好也好， Saudara, baik orang mengatakan kita itu baik ya baik, kurang baik juga tidak apa-apa. 亲爱的弟兄姊妹，我们最重要的是我们的主喜欢不喜欢我， Saudara, yang paling penting apakah Tuhan kita senang atau tidak 因为 senang. 我们生活有一个原则， Karena dalam kehidupan kita ada satu prinsip, 那就是我们做什么事情也好，我们要讨谁的喜欢？要讨上帝的喜欢。 yaitu kita melakukan apapun juga kita mau menyenangi siapa, yaitu menyenangi Tuhan. 听说有一个长老啊，很喜欢吃沙爹。 Kabarnya ada seorang penatua dia suka makan sate. 吃沙爹有没有错？ Makan sate itu salah nggak? 没有错啦， Tidak salah. kecuali 你的血压高，少吃一点啦。 Kecuali tensi kamu tinggi, kurangi makan dikit. 但是有人后来告诉他， Kemudian ada orang datang kasih tahu dia, 把长老，你喜欢在那边吃沙爹，那个地区不好咯， penatua kamu suka makan sate di sana, area situ kurang baik. 那是不三不四的人去哪边吃 Itu 沙爹的咯。 tempat orang yang enggak yang tidak beres yang datang makan sate ke sana. 你在那边吃沙爹，那些不三不四的人在你旁边也吃沙爹，人家就会说：“哎，糟糕了，我们教会的长老去哪边吃沙爹？” Kamu makan sate di sana, banyak gerombol orang tidak beres makan sate di sana, nanti orang akan komen, celaka ini penatua kita makan sate berkumpul bersama dengan mereka di sana. 那我要请问弟兄姐妹们，这个长老可不可以吃沙爹？ Permisi tanya, penatua ini boleh tidak makan sate? 他当然可以吃沙爹啊， Tentu saja boleh makan 但是 sate. 他要有一个原则，就是讨神、讨主的喜悦。 Tetapi dia harus punya satu prinsip, yaitu harus menyenangi hati Tuhan. 所以后来那个长老就不要再去那个地方吃沙爹。 Dan kemudian penatua itu tidak mau lagi ke tempat itu makan sate. 吃沙爹是吃他自己的钱啊， Makan sate kan dia bayar sendiri. 但是虽然如此， Tetapi sekalipun demikian, 他没有忘记成为一个讨神喜悦的人。 dia tidak lupa menjadi seorang yang menyenangi hati Tuhan. 所以今天我们要侍奉神， Oleh sebab itu hari ini kita mau melayani Tuhan. 我们的心要有一个动机， Hati 乃就是 kita 过一个有道德的生活。 Hati kita harus punya satu motivasi, yaitu kita mau melayani kehidupan yang bermoral. 以弗所书第5章从第7节开始念起。 Surah Efesus pasal ke-5 dimulai pada ayat yang ke-7. 所以你们不要与他们同伙。从前你们是暗昧的，但如今在主里面是光明的。做事为人就当像光明的子女。光明所结的果子，就是一切良善、公义、诚实，总要察验何为主所喜悦的事。那暗昧无益的事，不要与人同行，倒要责备行解释的人。Saya akan bacakan yang bahasa Indonesia. Tapi saya sebelum baca, tolong Anda perhatikan yang bahasa Tionghoa. Ayat yang ke-9, 光明所结的果子，就是一切良善、公义。第3个是什么？诚实。啊，我们现在来念印尼文版的。Efesus pasal 5 ayat yang ke-7. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan dan kejujuran. Nah, itu terjemahan yang lebih baik. Dan ujilah apa yang menyenangkan Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan beberapa kegelapan yang tidak membuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan itu. 这几节的经文非常重要。 Dan beberapa ayat ini sangat penting. 我刚才念的时候我就强调了， Tadi waktu saya baca saya tekankan. 第7节说：“你们不要和他们同伙。”
Ayat 7 dikatakan, janganlah kamu berkawan dengan 你 mereka. 不要跟他们一起吃沙爹， Janganlah kamu makan sate 你 bersama 们不 dengan 要跟 mereka. 他们做伙饼， Dan kamu jangan menjadi hopeng dengan 你 mereka. 跟着他们上本账，他们赌博，你没有赌博。 Kamu ikut mereka ke puncak, mereka berjudi, kamu tidak berjudi. 但是你虽然没有赌博，为什么要跟着他们一起上本账？ Tapi 对不对？ sekalipun kamu tidak berjudi, mengapa ikut-ikutan mereka pergi ke puncak? 到了第11节， Sampai ke ayat yang ke-11. 那无安美无义的事，不要与人同行，倒要责备行解释的人。 Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. 印尼文的翻译比较好， Terjemahan Indonesia lebih baik, 不是责备， bukan menegur, 反过来其实应该翻译成把它揭露出来。 bahwa disingkapkan, ditunjukkan. 比方说，人家做买卖，1 kilo 就9 on， Dan misalkan orang transaksi itu 1 kilo sama 9 on. 它的价钱比较便宜， Harganya lebih murah. 它的牛肉比较便宜。 Bahwa, dagingnya itu lebih murah. 哎呀，为什么便宜？ Mengapa lebih 因 murah? 为它1 kilo 就9 on 啊。 Karena dia 1 kilo cuma 9 on. 这里说你要把它揭露出来， Di sini katakan hendaknya engkau tunjukkan, telanjangi. 为什么呢？ Mengapa? 第8节告诉我们， Ayat ke-8 dikatakan, 因为你们从前是暗昧的，是黑暗。 memang dahulu kamu adalah kegelapan. 我们常常说我们生活在黑暗的世界， Kita seringkali kita hidup dalam dunia yang gelap. 但是其实从前你是黑暗哦， Tetapi sebetulnya dulu engkau adalah kegelapan. 从前是黑暗， Dulu engkau adalah gelap. 现在是光明。 Dan sekarang adalah terang. 我们现在是光明的， Sekarang kita adalah terang. 我们身为我们作为光明的子女， Dan kita menjadi anak-anak terang. 我们要结出来的果子是良善、公义、诚实。 Dan buah yang harus kita buahkan itu adalah kebaikan, keadilan, dan kejujuran. 良善、公义，还有什么？一个是诚实。 Kebaikan, keadilan, dan kejujuran. 总要查验，总要查验主所喜悦的事。 Dan kita harus menguji apa yang menyenangkan Tuhan. 哎呀，讲到做生意啊，哎呀，真的什么把戏都有哦，对不 Bicarakan 对？ tentang bisnis itu, cara trik apapun ada. 有一家基督徒没有玩这些把戏。 Dan ada keluarga Kristen yang mereka tidak dengan trik-trik itu. 开始的时候，他的生意好不好？ Waktu awalnya bisnisnya baik tidak? 不好， Tidak baik. 他的价钱比人家贵， Dan 对不对？ harganya jauh lebih tinggi 人家 daripada 说 orang 你的 lain. 东西mahal，我不要 Orang bilang 来。 barang kamu mahal, saya tidak mau belanja. 别人的比较便宜， Orang lain lebih murah. 人家卖25000，你要买3万。 Orang lain jual 25.000, kamu harus jual 30.000. 但是，亲爱的弟兄姐妹， Tapi saudara, 这里告诉我们什么呢？ di sini berkata pada kita 光 apa? 明所结的果子，就是一切的良善、公义，还有什么诚实。 Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kejujuran. 一个人如果有这样的心， Dan kalau seorang dia punya hati yang demikian, 他jual kecap 也好，他jual garam 也好，哎，那个就是做见证了哦。 dan baik dia jual kecap, dia jual garam, itu adalah kesaksian. 我不大会唱歌， Saya kurang bisa nyanyi. 比较会唱歌的是我的太太。 Yang agak bisa nyanyi itu semuanya. 如果我去唱歌，叫我的孩子睡觉， Dan kalau saya pergi nyanyi supaya mentidurkan anak saya, 我的孩子会说：“爸爸，不要再唱了，要睡 anak saya 觉 kata, 了。” Papa jangan tidurlah, jangan nyanyi, 对 saya 不 mau 对 tidur. Betul 我唱 tidak? 歌不好，但是我告诉你，不是每一个人会唱歌哦。 Saya berkata, saudara, bukan setiap orang bisa nyanyi. 你虽然没有参加诗班，你虽然不会唱诗，但是如果你的行为这样好，对不起啊，你的诗歌，你的人生就是一篇的诗歌。 Dan sekalipun engkau tidak ikut paduan suara, engkau tidak bisa menyanyi. Tapi kalau kehidupanmu demikian baik, maaf ya, kehidupanmu merupakan satu nyanyian. 我家以前是住Bangka， Dan rumah saya dulu tinggal di Bangka.
我家对面有一个人神经发作， Dan seberang rumah saya ada seorang yang sakit jiwa. 他家人要给他吃药， Dan keluarganya kasih dia makan obat. 他说不，我不要吃药， Dia bilang tidak mau, saya tidak 你 mau 们这些 makan. 坏人要害死我。 Kalian semua orang jahat mau celakai Macam apa? saya. Bagaimana? 他说你要吃药，你不吃药不会好 Dia bilang kamu 啊。 harus makan obat, kalau tidak bisa sembuh. 在我住的那个地方一条街啊， Di tempat tinggal saya itu ada satu jalan, 我家是唯一的基督徒。 dan rumah saya itu satu-satunya keluarga Kristen. 那个神经病的人说，如果你要我吃药，你告诉对面的om给我吃，我就要吃了。 Orang sakit dia bilang kalau kamu mau suruh saya minum obat, kasih tahu om di seberang itu, saya akan nuruti 如果 dia. 是那个 om 叫我吃，我要吃，因为他是基督徒。 Karena om itu suruh saya minum, saya mau karena dia orang Kristen. 我那个时候还小，我有时候在想，连神经病的人都知道基督徒了。 Dan waktu saya masih kecil, saya pikir orang sakit jiwa, sakit gila saya tahu itu orang 神 Kristen. 经病的人都知道基督徒了。 Orang sakit jiwa itu tahu itu orang Kristen. 所以今天呢，我们做基督徒人要怎么样呀？ Maka hari ini kita menjadi manusia Kristus, kita harus bagaimana? 有良善， Ada, 有公平，有诚实 ada kebaikan, ada keadilan, ada kejujuran. 啊！今天我要从另外的一个角度来看， Dan hari ini saya ingin melihat dari sudut pandang yang lain, 那就是对教牧的支持 yaitu dukungan kepada rohaniawan. 啊！我今天要念的圣经是在腓立比书第4章。 Dan yang mau saya baca dalam surat Filipi pasal yang keempat. 腓立比人呐、你们也知道，我初传福音离了马其顿的时候，论到授送和接受授受的事，除了你们以外，并没有教会攻击我。就是我在帖撒罗尼迦，你们也一次、两次地打发人攻击我的虚用，我并不求什么馈送。 所求的就是你们的果子渐渐增多，归在你们的账上。但我样样都有，并且由于我已经充足，因我从以巴弗提收了你们的馈送，当作极美的香气，为神所收纳、所喜悦的祭物。 Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu darimu, malah lebih dari itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang disenangi Allah. 亲爱的弟兄姐妹，第一，为什么保罗会写这些话呢？ Saudara, pertama, mengapa Paulus bisa menulis surat yang begini? 因为腓立比的教会曾经忘记保罗， Karena jemaat di Filipi mereka pernah melupakan Paulus. 所以保罗后来很高兴，你现在又记得我了。 Dan kemudian Paulus akhirnya menjadi senang. Sekarang kalian ingat lagi saya. 我们今天呢，生活在第21世纪，要寄钱非常容易。 Saudara, hari ini kita hidup pada abad ke-21. Kalau mau transfer uang gampang sekali. 但是以前要寄钱很难， Tapi dulu kalau mau kirim uang itu susahnya setengah mati. 不但难，很可能腓立比的教会没有什么钱。 Dan bukan hanya susah, tapi kemungkinan jemaat di Filipi tidak terlalu kaya. 所以腓立比教会如果寄钱，是寄一点，寄一点，一次两次的寄。 Maka jemaat Filipi kalau mau kirim uang, kirim sedikit berkali-kali. 还有一个理由， Dan juga ada satu alasan lagi. 腓立比的教会爱保罗，但是腓立比的教会自己呀，互相冲突，
没有相爱。 Dan jemaat Filipi sekalipun mereka mengasihi Paulus, tetapi sesama jemaat Filipi mereka bentrok, tidak ada saling mengasihi. 所以保罗一直想办法让这个教会能够彼此相爱。 Maka Paulus terus berupaya bagaimana caranya supaya jemaat ini mereka bisa rukun kembali. 如果你爱我， Kalau kamu mengasihi aku, 你也应该爱你的弟兄啊。 kamu juga harus mengasihi saudaramu sendiri. 就像一个爸爸，就像一个妈妈劝他的孩子。 Seperti seorang papa, seorang mama menasihati anak-anaknya. 你们做儿子爱我好啊， Kalian yang menjadi anak itu mengasihi aku itu baik. 但是你们爱我，你们帮助我，你们支持我，你们之间也要彼此相爱。 Tetapi kalian mengasihi aku, menolong aku, mendukung aku. Di tengah-tengah kalian juga harus saling mengasihi. 保罗靠什么生活？ Dan Paulus mengandalkan apa untuk hidup? 如果在《使徒行传》，你会发现他是折帐篷。 Dan kalau kita lihat dalam kisah para rasul, kita tahu dia adalah orang yang membuat tenda. 他虽然努力的折帐篷， Sekalipun dia begitu rajin giat membuat tenda, 虽然他努力的折帐篷养自己，养他的同工， 但是有时候也不够。 untuk menghidupkan dirinya, untuk menghidupi rekan-rekannya, tapi kadangkala tidak cukup. 啊，现在感谢主啊，这个有人帮助他 Dan 了。 sekarang puji Tuhan sudah ada yang bantu. 现在有人支持他，帮助他。他说这个是极美的香气，为神所收纳、所喜悦的祭物。 Dan ada yang bantu, ada yang tolong dia. Dia mengatakan itu suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang disenangi Allah. 亲爱的弟兄姊妹，我们今天生活在一个竞争非常激烈的社会里， Saudara, hari ini kita hidup dalam masyarakat yang sangat kompetisi. 不但激烈， Bukan hanya begitu sengit, 也成了什么都macet，水果也macet， kredit 也macet， Jakarta 连 itu jalan也macet。 di mana-mana macet, got pun macet, kredit juga macet, jalan juga macet. 所以这边macet，那边macet，大家要见一个面都难，对不 Maka 对 di？sana macet, di sini macet, mau ketemuan saja begitu sulit, ya kan? 有一个人告诉我， Ada satu orang kasih tahu saya, 他的儿子住的家，离开他的家走路700个步。 dan putranya itu dengan tempat tinggal putranya dengan dia itu kalau jalan kaki 700 langkah. 但是他的孙子3个月只有看他一次。 Tapi cucunya 3 bulan sekali hanya besuk akongnya. 哎，我要问你啊，你的祖祖多少久看你一次？ Saya mau tanya cucu kamu berapa kali besuk kamu? 我的祖祖住Bekasi， Cucu saya tinggal di Bekasi. Bekasi要来真的远一点。 Bekasi mau ke sini memang agak jauh ya. 你住哪里？ Kamu tinggal di mana? 你住在 Pluit， Kamu di Pluit. 你的孙子住哪里？ Cucu kamu tinggal di mana? 你孙子住在 Pik。 Cucu kamu tinggal di Pik. 哦呀，这个还可以原谅。 Ah, ini masih bisa dimaafin. 但是如果你的祖祖住的你比较近，没有来看你，好不 Tapi 好？ kalau cucu kamu tinggalnya deketan dengan kamu, tapi tidak datang nyenguk. 我们有时候忘记一件事情， Dan kadang-kala kita lupa sesuatu. 如果我们爱一个人， Kalau kita mengasihi 我们对 seseorang 他表示一点善意和支持，你说好不好？ dan kita menyatakan satu kebaikan bahwa kita sangat mendukung dia, kamu bilang baik tidak? 是不是对他的一种鼓励？ Apakah satu support, satu motivasi bagi dia? 我到一个地方去讲道， Saya pergi ke satu tempat, saya 忽 khotbah. 然间有一个人跑来， Mendadak ada seorang 他 datang. 说：“陈牧师啊，我就是在你的布道会上信主的 Dia。bilang, Pendeta Hasan, saya dalam KKR kamu itu saya percaya Tuhan. 我那一天讲道一定特别semangat。 Dan hari itu saya khotbah pasti luar biasa semangat. 我到一个地方去讲道， Saya sampai ke satu tempat, saya 忽然 khotbah. 间有一个姊妹跑来， Mendadak ada seorang saudari 陈牧 datang. 师啊，你一定不记得我。 Pendeta Hasan, kamu pasti sudah tidak ingat saya. 从前你为我祷告，我的病好了，你知 Dulu 道 kamu 吗？ doakan saya, penyakit saya sembuh loh. 我哪里知道啊？ Saya mana tahu. 我一点都不知道。 Saya sama sekali tidak tahu. 所以在这里，你支持教牧不一定要是钱， Maka di sini ketika engkau mendukung rohaniawan itu belum tentu harus dengan uang. 你可以对他说：“哎呀，牧师，你今天讲的道帮助我很多，感谢主，好不好？” Engkau bisa katakan, Musa, hari ini khotbahmu luar biasa, sudah sangat menguatkan saya, baik tidak?
哎，牧师，谢谢你啊！ 牧师terima 你 kasih 那一天来我家来安慰我，哎呀，我那一天很灰心，谢谢你来 dan 鼓 hari 励 itu 了 kamu 我。 datang rumah saya, besuk saya, menghibur saya. Hari itu saya begitu tawar hati, kamu sudah kuatkan. Terima kasih Musa. 我不知道我们中间有人会不会写中文的爱， Tidak tahu tengah kita bisa tulis huruf I Mandarin. 有简体字，有繁体字，对不对 Ada？ simplify, ada yang tradisional。 如果是繁体字，那个爱中间有一个心哦。 Dan kalau dalam tradisional itu di tengahnya ada satu hati. 如果是简体字，那个爱，心给狗吃掉 Kalau 了。 simplify itu hatinya di tengah itu sudah hilang. sudah dimakan anjing。 你会不会写亲爱的亲？ Engkau katakan yang kekasih. 亲爱的亲，旁边有个键， Cing. Di belakang itu ada ketemu cien kanannya。 kanannya. 现在的亲，不见掉 Cing 了。 sekarang itu 没有 hilang, 钱了。 tidak ketemu lagi. 哎呀，我告诉你啊，我们这个世界啊，又没有亲，又没有爱，真的是不好的事情。 Dunia kita ini tidak ada kekasih, kita tidak ada kasih. Sungguh, 我盼望弟兄姊妹们相爱， saya harapkan kita saling mengasihi. 我盼望你支持鼓励那些站出来侍奉上帝的人。 Saya mengharapkan kita mendukung, memberikan motivasi kepada mereka yang keluar melayani. 好让那些靠主恩典、奉主名出来做工的人，也得到你的爱心支持。 Agar mereka yang bersandar pada anugerah Tuhan yang keluar melayani juga mendapatkan dukungan kasih dari kamu. 我再讲一个， Saya sampaikan satu lagi. 对父母的孝敬。 Bakti anak bagi orang tuanya. 我们来读一节的经文， Kita baca satu ayat. 歌罗西书第3章第20节：你们做儿女的要凡事听从父母，因为这是主所喜悦的。 Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. 这一节经文启示从18节是讲妻子， Dan sebenarnya ayat ini ayat ke-18 bicara tentang istri. 19节讲丈夫， Ayat 19 bicara tentang suami. 21节讲父亲， Ayat 21 bicara tentang orang 然 tua. 后22节开始 Dan 讲 mulai 仆人。 ayat ke-22 bicara mulai 22 tentang hamba hamba. 啊，所以我们要明白保罗讲这个是平衡的啊。 Maka kita mengerti Paulus bicara tentang ini, dia seimbang. 下一个礼拜好像是父亲节，对不对？ Dan minggu depan itu adalah hari Bapa. 是不是？如果是父亲节，我自己怕先了。 Kalau iya, saya takut duluan. 为什么？ Mengapa? 人家说父亲好，父亲好，我有这样好 Oh 吗？ bilang Bapak itu baik, Bapak baik. Apakah Betul, saya betul. sebaik itu? 所以我们讲儿女不听话以前，要先让我们自己是不是好的父亲？ Waktu kita bilang anak kita tidak nurut, maka kita harus bicara kita dulu. Apakah kita seorang bapak yang baik? 但是， Tetapi 这里告诉我们，做儿女的要凡事听从父母哦。 dan di sini berkata pada kita, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. 怎么样听从父母？ Bagaimana kita mentaati? 我们是因为主听从他们。 Dan kita adalah demi Tuhan kita mentaati. 有的父亲呢、差不多啦。 Ada yang bapak itu lumayan lah. 我看我们翻译的弟兄应该是不错的父亲，对不对？ Saudara kita ini yang terjemah bapak yang lumayan. 对啊。但是有的父亲， Tetapi ada yang bapaknya, 不好意思， maaf ya, 不是很差不多， bukan lumayan, 差很多。 parah. 哎，我看见也有做母亲的，对不对？大家都说母亲好，母亲好。 Banyak mengatakan ibu itu baik, ibu itu baik. 没有母亲，有母亲的儿子就是宝啊。 Bahwa yang ibu, anak yang punya ibu itu adalah yang berharga. 但是我有时候也在想，为什么母亲那样好，很多人做长 bread。 Dan kalau ibu begitu baik, mengapa banyak orang akhirnya menjadi jambret? 对不对？ Betul tidak? 所以慢一点，慢一点。 Maka pelan dikit.
我们这里说听从父母，实际上有的父亲不大好，有的母亲也不大好。 Di sini katakan taatilah orang tuamu. Sebetulnya itu ada orang tua yang kurang baik, ada 有的父亲 ibu yang kurang 脾气 bijak, 不好， ada yang bapak yang emosian. 谁的脾气不好？ Siapa yang emosian? 比方说我啊， Kamu bilang saya. 我就比不上我的太太sabar。 Saya tidak sesabar semu. 你说母亲好吗？ Kamu bilang ibu itu baik. 世界上也有很多母亲，对不起啊，讲话很长气。 Tetapi di dunia ada juga banyak ibu-ibu, maaf ya, dia itu bicaranya panjang sekali. 哎呀，但是这里告诉我们，你们要凡事听从父母。 Tetapi di sini berkata pada kita, taatilah orang tuamu dalam segala hal. 为什么？ Mengapa? 就算他们再不好的话， Sekalipun mereka seberapa tidak baiknya, 就算他们再不好的话， sekalipun mereka seberapa tidak baiknya, 如果我们可以在众人的面前，在家里面真的爱他的话， kalau kita bisa di hadapan orang banyak di rumah kita, kita sungguh-sungguh mengasihi dia, 那个也是一个好的服侍。 maka itu juga merupakan satu pelayanan yang baik. 我们怎么样爱世界上的人？ Kita bagaimana mengasihi orang-orang dunia, 我们怎么样爱世界上的仇敌？ bagaimana kita mengasihi musuh-musuh dalam 我 dunia, 们怎么样爱世界上我们在遥远那一方的人？ bagaimana kita mengasihi saudara-saudara kita di tempat yang jauh. 但是今天我们连爱我们的父母都办不到。 Tetapi hari ini bahkan mengasihi orang tua kita sendiri pun kita tidak mampu. 我有一次在美国去看一个老太太， Satu kali saya di Amerika, saya membesuk seorang ibu tua, 两个孩子，两个态度。 2 putra, 2 mantu. 这个做儿子的告诉我， Yang jadi putra itu berkata pada saya, 牧师啊，祷告啊，祷告啊， Musa doain, 求神怜悯我的妈妈， biar Tuhan berbelas kasih pada 医 mama 治她 saya, 的病， sembuhkan 我要 penyakitnya. 带她去台湾。 Saya mau bawa dia pergi ke Taiwan. 你说好不好？ Kamu bilang baik tidak? 另外一个孩子， Anak satu lagi, 哎呀，牧师啊，我们pasrah了。 Musa kami pasrah sajalah. 哎呀，上帝要怎么样就怎么样了。 Tuhan mau bagaimana, ya kami pasrah. 如果上帝要叫他们去，我们也没有埋怨啊。 Kalau Tuhan mau jemput dia, kami juga tidak bersungut-sungut. 我这个做牧师的现在迷蒙了，要怎么样 Saya 祷 menjadi 告？ pendeta sekarang bingung, tidak tahu harus bagaimana doa 哎， ini. 我要请问你大家啊， Permisi saudara semua 哎 tanya, 我这个做牧师的怎么样祷告？ saya menjadi pendeta bagaimana mendoainya? 祷告让他的母亲早一点走， Doa 还是走久一点？ agar ibunya lebih cepat pergi atau hidup lebih lama. 我站在那地方，心里面凄凉， Dan saya di sana, hati saya begitu 凄凉 tragis. 吗？ Tragis kenapa? 心里面觉得难过。 Merasa sedih. 难道我们人，我们这些做基督徒的人，连一点的爱，连一点的关心，连一点的温情都没有？ Apakah kita menjadi seorang Kristen, seorang anak Tuhan itu sedikit kasih, sedikit perhatian, sedikit kehangatan pun tidak ada. 今天我们的侍奉是要讨神喜欢， Dan hari ini pelayanan kita harus menyenangi Tuhan, 讨谁喜欢？ menyenangi hati Tuhan, 讨神喜欢。 menyenangi hati Tuhan. 说好，说不好的，不是你，不是我，是 Yang 神。 dikatakan baik atau tidak baik, bukan saudara atau saya, tetapi Tuhan. 我们的侍奉包括我们生活的很多的层面和角度。 Dan pelayanan kita termasuk banyak aspek di dalam kehidupan kita. 我今天的盼望， Pengharapan saya hari ini, 你跟我先做一位讨神喜悦的人。 dan saudara saya, kita terlebih dahulu menjadi seorang yang menyenangi hati Tuhan. 我的盼望， Harapan saya, 我今天，你今天先做上帝所喜欢的 hari 事情。 ini, saudara, hari ini, saya hari ini terlebih dahulu menjadi orang yang disenangi oleh Tuhan. 这样子很自然的， Dengan begitu secara otomatis 我们的生活，我们的服侍，一定是讨上帝喜欢。 kehidupan kita, pelayanan kita pasti disenangi oleh Tuhan. 我们低头祷告。 Mari kita tundukkan kepala berdoa. 慈悲的天父，我们感谢你的恩典， Allah Bapa yang rahmani, kami ucapkan syukur terima kasih untuk 因为 anugerah-Mu. 我们今天可以得称为你的儿女。 Hari ini kami boleh menjadi anak-anak-Mu. 求你把一点点的孝心
放在我们心中。 Dan Tuhan berikan sedikit hati yang berbakti, Tuhan taruh di dalam hati 求你 kami. 把诚实、良善、光明放在我们的心中。 Dan Tuhan taruh kebaikan, kejujuran, dan kebenaran itu dalam hati kami. 求你把那个同情、帮助别人的心放在我们的心中。 Dan Tuhan berikan belas kasihan, hati yang membantu sesama, Tuhan taruh dalam hati 好 kami. 让我们的言语、行为、我们的生活，真是一篇篇的诗歌，讨主喜悦。 Agar tutur kata perbuatan kami sungguh menjadi pujian-pujian yang menyenangi hati 我 Tuhan. 们把自己交在你的手中， Kami serahkan diri kami ke dalam tangan 求 Tuhan. 你不要离开我们， Tuhan janganlah tinggalkan 你 kami, 保护我们， lindungilah 你 kami, 引导我们， pimpinlah kami. 走在正直、诚实、讨主喜悦的道路。 Berjalan jalan yang lurus, yang benar, yang disenangi oleh Tuhan. 谢谢主， Terima kasih 我 Tuhan. 们将祷告感谢，那是靠赖主耶稣基督的圣名。 Demikian kami berdoa, kami mengucap syukur demi nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.